Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam tengah hari kita tengok chapter yang seterusnya iaitu chapter 2.3. Sebenarnya chapter ni sekejap aja dan cikgu cuba habiskan pada hari ini 2.3. Dan yang seterusnya kita akan pergi ke 2.4 tu chapter subtajuk yang agak panjang 2.4. Ni adalah daripada buku awak cikgu compile jadi macam ni. Muka surat 49 buku teks. Buku teks muka surat 49. Yang pertamanya kita tengok pada hari ini. Kita recall dulu sekejap sebelum tu. Yang pertamanya kita dah belajar Y. Daripada Y kita akan jadi apa? dy per dx. Yang seterusnya pada hari ini kita akan pergi, namanya adalah pembezaan peringkat kedua. Iaitu pembezaan peringkat yang kedua. Kenapa penting untuk pembezaan peringkat yang kedua? Nanti cikgu terangkan. Pembezaan peringkat yang kedua juga dikenali sebagai apa? Second derivatif iaitu pembezaan peringkat yang kedua, iaitu cara penulisan dia macam ni iaitu d kuasa 2 y per dengan dx kuasa 2. Cara penulisan dia. Hari tu kita dah tahu dah dy per dx. Dy per dx ada berapa nama? Ada 3 nama betul tak? Ada 3 nama dy per dx. Dan ada 3 penulisan dia. Ada 3 penulisan dengan ada 3 nama. Di sebalik masuk dy per dx. So hari ni kita akan tengok d kuasa 2 y per dx kuasa 2 dikenali sebagai pembezaan peringkat yang kedua. Terbitan kedua bagi fungsi algebra. Ada dah buku teks muka surat 49 fungsi. Katakan fungsi yang dia beri adalah fungsi kuadratik. Dalam biasanya yang kita belajar, kita ada 4 fungsi iaitu linear. Yang keduanya adalah apa? Kuadratik. Yang ketiga adalah kubik. Yang keempat adalah salingan So kita dah belajar 4 dalam matematik sebenarnya awak belajar ni. So diberi apa? Diberi fungsi kuadratik iaitu kuasa 3 Kuasa 3 dia mengalami pembezaan kali yang pertama ataupun pembezaan peringkat pertama. So dapat macam ni. Kalau awak tengok dia ada 2 penulisan dia iaitu y kat sini. Yang keduanya dia guna apa? Fx. Fx ni maknanya dipaksi y lah. Bila dia jadi dy per dx, dia guna dy per dx yang kita dah belajar sebelum ni. Ataupun dia guna apa? F prime. Kalau cikgu nak beza sekali lagi, cara penulisan dia adalah apa? Cara penulisan dia adalah d kuasa 2 y per dengan dx kuasa 2. Kalau nak tulis f, iaitu f double prime respect to x. So kalau kat sini pembezaan peringkat kedua, kita boleh bezakan kat sini 2 tolak ke depan akan dapat apa sini? Akan dapat 6x tolak dengan 4. Ini namanya adalah pembezaan peringkat kedua.
Okay. Boleh kat sini? So hari ni kita nak belajar kat sini lah. Yang ni kita dah belajar. Okay, so hari ni kat sini lah. Hari ni. Today. Okay. Okay, penulisan cara penulisan dia iaitu secara amnya, okay, cara penulisan dia kita boleh tulis kalau D, okay, D dia adalah sama dengan apa? D kuasa 2Y per dengan DX kuasa 2 dia sama dengan D per DX respect to DY per DX. Ni. Okay, ni penulisan yang pertama. Kalau kita guna apa? Kalau kita guna dy per dx. Okay, kalau kita guna dy per dx, maka kat luar dia akan jadi apa? Iaitu akan jadi d over dx. Okay. Okay, kalau tak mahu guna dy per dx ataupun d kuasa 2y per dx kuasa 2 ni, kita boleh guna f double prime. Okay, so apakah yang dimasukkan dengan f double prime? Iaitu d per dx. Ni d per dx ini yang maknanya pembezaan. Pembezaan ini namanya pembezaan. Nanti kita akan tengok adik-beradik pembezaan dia ada balon dia iaitu pengameran. Okay. Okay, pembezaan. Ni tanda pembezaan d per dx. F prime. Okay, f prime. Ni you guna f lah. Dia guna f. Fx lah cikgu tulis. Okay, yang ini dia guna D. Okay, guna D. Okay. So, secara amnya kita boleh tulis dalam bentuk apa? Dua bentuk. Okay, dua bentuk. Okay, dua bentuk sama ada nak guna F double prime ataupun D kuasa 2Y per dengan DX kuasa 2. Okey, sebenarnya masih lagi dia ikut prinsip yang sebelum ni iaitu bagaimana penerbitan pembezaan sebelum ni cuma kita kena beza dua kali lah untuk tajuk ni. Okey, kenapa kita kena beza dua kali? Okey, cikgu khabar nanti kita akan tengok balik pada 2.4 Perbezaan peringkat yang kedua ni salah satunya kita boleh tahu nilai ataupun titik itu dalam minimum atau maksimum. Okey, nak tahu sama ada dia minimum ataupun maksimum. Nanti kita akan lihat ataupun kita akan tengok contoh lebih detail lagi pada di bawah subtajuk 2.4 aplikasi dia. Okay, so aplikasi tu hati-hati soalan tu sering tu baik kat bahagian tu. Okay, yang seterusnya tengok contoh. Okay, contoh sebelah. Okay, kita tengok soalan A. Dia suruh buat apa? Dy per dx dan d kuasa 2y per dx kuasa 2. Okey, sekejap Okey, kalau pattern soalan macam ni, bila dia ada perkataan dam, awak kena wajib jawab dua-dua. Maknanya soalan ni dia nak dua benda lah. Okey, soalan ni dia nak dua jawapan lah pendek kata. Okey, paling senang dua jawapan. Okey, katakan cikgu selesai dia macam ni. A. Okey, y sama dengan apa? X kuasa 3 tambah dengan 4X negatif 2. Cikgu dah ambil ni. Okey, sebab apa? Sebab dalam bentuk pecahan So, kita guna indeks kat sini. Maka D per dx. D per dx ini maksud dia apa? Iaitu tandanya, tanda apa ni? Tanda pembezaan. So, kadang-kadang kalau tengok dalam buku mana-mana, dia tulis gini pun betul. Iaitu D per dx. Okey, ada one person dia tanya saya cikgu tapi bukan kelas awak lah. Okey, dia tanya macam ni, boleh tidak ada masalah cara penulisan dia. Okey, dia tengok dalam internet, dia tengok penyelesaian dia ada d over dx. D over dx. Betul, tidak ada masalah. Ini namanya tanda pembezaan. Okey. Differentiation kat sini berlaku. Okay. So kat sini kita boleh tulis sebagai dy per dx kat sini. Okay, 3 mari kat depan. So akan dapat 3x. Apa yang berlaku pada 3? 3 tolak dengan 1 dapat 2.
Okey, negatif 2 mari kat depan. So apa yang berlaku? Negatif 2 lah. Okey, 4. Okey, apa yang berlaku kepada apa? Negatif 2 ni. So negatif 2 tolak dengan 1. So dapat negatif 3. Okey, so awak selesaikan kat sini, awak akan dapat apa? Awak akan dapat dy per dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak dengan apa ni? Tolak dengan 8x negatif 3. Okay. So jawapan akhir jangan tulis gini. Jawapan akhir dok tulis gini. Kalau soalan dia tanya dak apa dia tulis. Tapi jawapan akhir kita dok tulis gini. Okay, so jawapan akhir cikgu galakkan awak tulis gini. Okay. Biasanya jawapan ni awak panggil dok sudah lagi. Jawapan bukan jawapan akhir lah. Okay, biasanya kita tulis jawapan akhir sebagai dy per dengan dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak dengan 8 bahagi dengan x kuasa 3. Ni jawapan akhir. Ni adalah jawapan yang terbaik. Okay, ni bukan jawapan akhir jawapan yang tidak disudahkan. Ada tu student dia tanya, cikgu, berapa kalau soalan dia tulis gini? Soalan tak apalah. Soalan tu maknanya dia nak apa? Dia nak tahu awak faham ke tak? Awak faham ke tak apa yang dimaksudkan dengan apa yang dia nak? Kalau soalan tu cerita lain, tu dia panggil trik dia lah. Trik cara dia nak apa? Dia nak uji kefahaman kita. Okay. So, untuk jawapan adalah berwarna biru ni. Okay, so selesai dah dy per dx. Sekarang ni cikgu nak cari apa? D kuasa 2y over dx kuasa 2. So, cikgu ambil daripada merah ni Okay, so penulisan dia macam mana tadi? Iaitu D per dx. Kalau cikgu buat ni, cikgu khabar je. Nak buat pun boleh, tak berbuat pun boleh. Ataupun nak buat D kuasa 2 direct pun tidak ada masalah. Okay, kadang-kadang ada buku tu dia tulis gini. Tak apalah, betul juga. Okay, so penulisan tu tidak ada masalah. Janji dia ada apa? Dia ada tanda pengambiran kat sini. Okay, tanda pengambiran kat sini. Okay. So, seterusnya apa maksud dy? Apa maksud dx? So, kita tengoklah kat sini. Ni secara amnya. Ni. Okay, dia adalah apa? Dia adalah kat sini adalah d kuasa 2y over dx kuasa 2. Okay, sama dengan okay, d apa? Macam mana nak buat 2 mari kat depan betul? 2 mari kat depan x. 2 tolak 1 tinggal 1. Okay, so negatif 8. Okay, apa yang berlaku? Negatif 3 mari kat depan. Apa yang berlaku? X negatif 4. Okay, so selesaikan kat sini dapat 6x. Sini dapat 24x negatif 5. Okay, bukan cikgu kata ni jawapan yang terbaik Okay, ni bukan jawapan yang terbaik. So jawapan yang terbaik adalah macam ni, iaitu soalan nak d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan apa? Sama dengan 6x tambah dengan 24 per dengan x kuasa 5. Tu dia. Ada apa-apa nak tanya? Boleh ke? Okay, siapa baru masuk tu yang nama sekejap. Okay, so hari ni agak panjang sikit lah. Okay, selesai untuk contoh A. Okay, contoh sebelah A. Sekarang ni cikgu nak pergi ke contoh sebelah B. Okay. Tengok dia menggunakan perkataan jika. Apa maksud jika kat sini? Apa maksud jika? Okay, jika makna syarat jika makna syarat. Syaratnya apa? Gx sama dengan 2x kuasa 3 tambah dengan 3x kuasa 2 tolak dengan 7x tolak dengan 5. Dia suruh cari apa? G double prime apabila apa? Apabila 1/4 ni adalah apa? Objek tu. Objek. Baik soalan diberi fungsi. Ni dah bentuk fungsi. Dah bentuk fungsi. Objeknya adalah 1/4. Yang ini adalah objeknya adalah negatif
1. Okey, cara dia macam ni. Okey, sesar dulu Gx. Okey, sama dengan 2x kuasa 3 tambah dengan 3x kuasa 2 tolak dengan 7x tolak dengan 9. Apa maksud 9? X kuasa. Apa maksud 9? Iaitu X kuasa kosong. Ingat X kuasa kosong betul? Betul ke? Okey, bila nak selesai macam ni, yang pertamanya kena cari G prime dulu. Sebab soalan nak G double prime. Okey, G prime sama dengan 3 kali 2, 6. Okey, X 3 tolak 1, 2. Okey. 3 kali 2, 6. 2 tolak 1, 1. Dah tulis lah. Okey, 7 kali 1. Okey, sorry. Negatif 7 kali dengan 1 dapat negatif 7. Okey, 1 tolak 1, kosong. X kuasa kosong sama dengan 1. Hak ni tak perlulah sebab negatif 9 darab kosong ni. Okey, ni adalah G prime. G double prime. G double prime adalah, okey, cikgu harap awak pandai untuk beza beza. Ni cikgu congok Ni maknanya advance sikit lah. 6 kali 2, 12. 2 tolak 1, 1. 1 perlu tulis ke? Tak. 6 darab 1, 6. 1 tolak 1, kosong. X kuasa kosong sama dengan 1. 1 lah. Okey, selesai kat sini. Okey, ni cara advance sikit lah. Okey, so dia ada 2 kehendak. Dia menggunakan perkataan dan. Dan maknanya ada 2 jawapan lah. Awak perlu buat. Okey. Yang pertama adalah G double prime. 1/4. Okey. So kat sini awak akan dapat 12. 1/4 tambah dengan 6. Okey, macam ke cikgu ni tak ada kalkulator, cikgu pemudah dulu. Okey, so sini tambah 6. So awak dapat apa sini? Dapat 9. Okey, G double prime. Okey, apabila objeknya ataupun apabila nilai X dia adalah 1/4. Okey, yang keduanya adalah G double prime juga negatif 1. Okey, masuk je iaitu 12 negatif 1 tambah dengan 6. So, awak dapat apa sini? Negatif 12 tambah dengan 6. So, berapa dapat? Awak akan dapat negatif 6. Okey, selesai untuk contoh pertama. Ada soalan? Tak ada soalan. Maknanya faham tu. Okey, ada orang hari tu kata senyap tu maknanya faham ataupun setuju. Bagi cikgu matematik tak boleh buat gitu. Jangan matematik buat gitu. Okey. Okey, tengok contoh latihan, latihan kendiri 2.6 iaitu muka surat 50. Okey, nak suruh awak buat dulu ke ataupun nak suruh cikgu tunjuk dulu? Pun tak ada jawapan. Okey, so dah ada jawapan. Cikgu selesai. Boleh? Ataupun awak nak buat dulu? Ataupun nak buat sama-sama? Sama-sama je. Tak jelas. Okey, antara A, B, C, hak mana payah? Sebab soalan ni awak kena apa? Awak kena beza sekali lagi. Tu je beza kita dah belajar dah benarnya. Okey, beza dah belajar dah sebelum ni. Cuma kita kena beza pula sekali lagi. Okey, tu je. Okey, belum ni kita dah beza dah. Okey, cuba buat A. Cuba dulu. Tak salah cuba. Okey, siapa dapat jawapan dia? Ataupun siapa nak kongsi
jalan kira. Siapa nak kongsi jalan kira? Salah ada masalah. Sebab cikgu pun tak tahu kat mana awak tak faham. Okey, lambat lagi nak boleh jumpa. Berapa bulan jumpa? 4 bulan 4. Tu 4 bulan 4 tu cikgu ada tau. Sekejap cikgu nak ambil pensel sekejap. Okey, siapa nak kongsi jawapan? Ingat matematik tambahan awak tak boleh menguasai satu sat tajuk jam. Okey. Masalah lah sikit. Masalah. Lepas tu mula tak faham. Bila mula tak faham, macam-macam lah alasan yang timbul. Okey, sebab cikgu kepada awak kemungkinan besar awak akan periksa pada berapa bulan? Pun tidak ada jawapan. Okey, so kita tengok soalan ni. Okey, tengok soalan 1A. Okey, 1A. Okey. Kalau awak tengok Y sama dengan 3X kuasa 4 tolak dengan 5X kuasa 2 tambah dengan 2X tolak 1. Okey. Kalau awak tambah buat step kat atas pun apa? Awak nak buat apa? Okey, katakan awak nak skip lah. Nanti cikgu akan tunjuk sesa Okey, katakan awak nak buat gini. Pun boleh Sekejap Okey, jom. Okey, katakan awak nak buat apa? Awak nak buat gini lalu. Tak apa, betul. dy per dx. Tidak ada masalah. Okey. 4 kali 3, 12. 4 tolak 1, 3. Negatif 5 darab 2, negatif 10. 2 tolak 1, tak tulis 1 Okey, 2 darab 1, 2. 1 tolak 1, kosong. X kuasa kosong, 1. Tinggal macam ni. Okey, tinggal macam ni. Okey. Atau, ni jawapan dia. Okey, ni jawapan dia. Okey, untuk dy per dx. Okey. Lepas tu awak kata, cikgu saya nak buat gini pula. Boleh, tidak ada masalah. Iaitu d kuasa 2 y per dengan dx kuasa 2. Okey, 12 kali 3, 36. 3 tolak 1, 2. Okey, 10, negatif 10 darab 1, negatif 10. 1 tolak 1, kosong. X kuasa kosong, 1. Okey, ada tu dia tinggal macam tu. Betul, tidak ada masalah. Betul. Okey, ada tu. Okey, dia kata cikgu, saya nak belajar. Okey, manalah tahu rezeki saya pergi jadi pensyarah matematik ke apa ke. So nak belajar dengan detail. Ataupun nak buat penulisan yang molek sikit. Tidak ada masalah. Boleh. Okey, katakan awak macam ni. Okey. Penulisan ni kadang-kadang soalan pun ditanya kau. Kan ditanya dia bagi dalam bentuk ni, dia suruh awak cari nilai ke apa ke. Okey, katakan kan dia bagi gini. Okey. Okey, nak tulis gini. Tidak ada masalah tu. Okey. So awak kena tahulah pelbagai penulisan dia. Cikgu tunjuk ni sebab ada orang tanya. Ada orang tanya, kita kongsi lah, kongsi. Manalah tahu masuk soalan gini. Kita kongsi. Okey, ada tu cikgu pun tak pasti ambil dalam web mana. Okey. Pun boleh nak buat gini. Okey, lepas tu tolak dengan d per dx. Okay. Sorry, satu sini. Pun sama. So kat sini akan dapat apa? dy per dx. Okey. So sama juga cara dia. 3 darab 4, 12. Okey, sama je. 5 kali 2, 10. Okey, ni bukan 2 ni adalah x. Okey. So tambah dengan 2. Nak buat gini pun boleh. Sama lagi. Cuma cara dia start ni. Dia start di sini.
Dia mula di sini. Okay, kadang-kadang yang kedua pun dia buat gitu juga. Dia buat gini juga. Pun boleh. Tidak ada masalah. Okay, so pilihan yang mana awak rasa senang? Bagi cikgu belah kiri lah senang. Yang ni cikgu tunjuk sekali ya contoh gini ya. Cikgu dah tunjuk dah kat contoh atas. Yang keduanya cikgu tunjuk kat soalan ni. Okay, supaya awak faham cara tulisan dia. Ada juga soalan gini. Okay, tulis gini. 1x tambah dengan 2. Okay, so dapat D kuasa 2 Y per dx kuasa 2. Kat sini sama jugalah 36 X kuasa 2. Okay, tolak dengan 10. Okay, tambah dengan kosong. Okay, let's say lah awak buat gini dah periksa. Ataupun awak buat gini, X kuasa kosong. Okay, ini bukan jawapan akhir pernah cikgu jumpa ada student tu, dia susah-susah, dia buat gini jawapan akhir. Lepas tu dia tinggal gitu je. Dia kata ni adalah jawapan akhir. Ni dalam proses lagi. Ingat jawapan akhir adalah jawapan yang paling termudah. Okay. So kat sini awak dapat apa? 36X kuasa 2 tolak dengan 10. Ni adalah the best answer. Ni adalah jawapan dia lah. Okay, itu untuk A. Okay, untuk B. Okay, untuk B, penulisan dia macam mana? Kita nak mula-mula. Kita nak start untuk B. Okay, so kita boleh tulis sebagai apa? Y sama dengan 4X kuasa 2 tolak dengan 2X negatif 1. Paling senang buat gini lah senang. Okay, katakan awak nak buat cara paling mudah buat gini. Dah memadai buat gini sebenarnya. dy per dx. Okay, 4 kali 2, 8x. Negatif 2 darab negatif 1. Okay, so kat sini dapat negatif 2. Cuma jawapannya jangan buat gini. Okay, jawapan dia, cikgu tulis sini ya, jawapan dia. Sebab nanti cikgu nak sambung untuk D kuasa 2 lah. Okay, jawapan dia awak kena tulis gini. Ni, awak tulis dia sebagai dy per dx sama dengan 8x tambah dengan 2 per x kuasa 2. Ni jawapan dia. Yang biru ni jawapan dia. Okay, yang biru ni jawapan dia. Sebab soalannya nak 2 dy per dx dengan d kuasa 2 y per dx kuasa 2. Jawapannya hak warna biru ni. Hak warna merah ni sebab apa? Sebab cikgu nak buat soalan yang seterusnya. Okay, dia kata apa? D kuasa 2 y per dx kuasa 2. So macam biasalah 8 darab 1. So kosong x kuasa kosong maknanya 1. Okay. So kat sini dapat negatif 4, x negatif 3. Jangan tinggal gini sebagai jawapan akhir. So jawapan akhir adalah 8 tolak 4 per x kuasa 3. Okay, jelas kat sini. Okay, ini untuk soalan B. Okay, untuk yang seterusnya, soalan C. Soalan C. Soalan C boleh guna berapa kaedah hari tu? Soalan C. Boleh guna 2 kaedah, betul? Satu kaedah. Tu kata kaedah kena ingat. Kaedah yang pertama dikenali sebagai petua rantai. Petua rantai. Yang keduanya kaedah apa? Kaedah rumus. Okay. So yang mana nak suruh cikgu tunjuk? Adakah nak suruh tunjuk dua-dua? Dua-dua ke? Okey, dua-dua. Okey, apakah yang dimasukkan dengan petua rantai? Ha?
Bagaimana, apakah kaedah pertuaran rantai itu? Ha? dy per dx sama dengan dy per du Okey. darab dengan du per dengan dx. Okey. Betul, waktu petua dia. Kaedah dia. Kaedah dia adalah kaedah ganti sebenarnya. Okey. Betul awak buat tu. Awak kata dy per dx sama dengan du per dy per du darab dengan du per dx. Betul. Kaedah sebenarnya, kaedah petua rantai, betul. Ni adalah petua rantai. Kaedah sebenarnya dia kaedah penggantian. Gantikan apa? Gantikan u. Gantikan u dengan apa? Gantikan u dengan apa sini? Gantikan u dengan 3x tambah 2. Benarnya kaedah substitute lagi. Tu cikgu kata. Kaedah pergantian sangat penting. Cuma kaedah asas, ni petua dia. Betul. Siapa yang jawab dia, cikgu dah dengar. Tak tahu nama. Okay, terima kasih. Awak bagi petua rantai tadi. Kaedahnya adalah kaedah ganti. Kaedah ganti apa? Kaedah gantikan u ni dengan 3x tambah dengan 2. Bila u 3x tambah dengan 2, awak akan dapat du per dx. So kat sini awak akan dapat 3. Boleh? Okay. So kat sini awak jadi dy per dx. Awak akan dapat 8u kuasa 7. Kaedah asas dia adalah substitute kat sini. Substitute. Substitute ataupun let u equal to 3x plus 2. Okay. And then baru pergi kepada petua rantai. Petua rantai. So, petua rantai menyatakan dy per dx bersamaan dy per du. Sorry. Sini silap sebab yang respect u Okay, so kat sini 8u kuasa 7 darab dengan 3. Okay, so awak dapat apa? Dapat 20. Dapat apa sini? Dapat 24u kuasa 7. So apa yang perlu kena buat? Substitutekan u, masukkan u. So u gantikan dengan apa? U gantikan dengan 3x tambah dengan 2. So kat sini awak akan dapat dy per dx sama dengan 24 3x tambah dengan 2. Kuasa dengan apa? Kuasa dengan 7. Okay. So awak kena faham lah. Dia masih lagi kaedah substitute. Okay. So itu untuk soalan dy per dx. So bagaimana nak buat d kuasa 2y per dx kuasa 2 pun sama. Substitute je lah. Okay. Substitute kan dengan apa? Okay, kalau nak buat petua rantai. Okay. Kalau petua rantai, kalau dy per dx. Sekarang ni nak petua rantai jadi apa? D kuasa 2y per dengan dx kuasa 2. So kat sini jadi apa? D kuasa 2y per du kuasa 2. Darab dengan d kuasa 2u per dx kuasa 2. Pun boleh. Okay. Ni pentingnya penerbitan pembezaan kali kedua. Dalam SPM sampai kali kedua je. Cuma dia sangat penting. Okay, sangat penting. Siapalah kat peringkat U nanti. Okay, so kat sini buat apa? Okay, gantikan U tu. Okay, ni katakan ni apa? Okay, cikgu tulis balik. Cikgu tulis pakai marker lain. Okay. Banyak space lagi. Oh, banyak lagi. Banyak. Kita buat. Okay. Katakan kat sini. D
dy per dx sama dengan apa? 24u kuasa 7. Okey. U sama apa U? U sama dengan 3x tambah dengan 2. Nampak? Nampak kat sini? Okey. So beza kat sini akan dapat beza kat ni bukan U ni dah jadi du ni. Okey, ni dah jadi, kalau kita tengok dia dah jadi belah kanan ni. Du per dx. Du per dx. Okey, ni bukan, ni kita tak boleh kata U. Kat sini kita kata du per dx. Itu dia. Okey. So kat sini d kuasa 2 y per dx kuasa 2 sama dengan 24 darab dengan 7. Sekejap. Malah nak congok dah ni. Tekan kalkulator je dapat 168. Okey, so sini dapat 168 U kuasa apa ni? U kuasa 6. Okey. Boleh? Okey, so pembezaan kali kedua ni. Terbitan kedua, so dapat D kuasa 2U per dengan DX kuasa 2. Sama dengan apa sini? 3 sahaja. Okey. So apa yang perlu buat? Buat apa? Masuk je lah. Masuk balik lah. Iaitu D kuasa 2Y. Oh sorry. Apalah. Tak boleh X kat sini. Apa? Cikgu dah terlepas pandang. Ni adalah U. Kenapa cikgu kata U? Sebab unsur dia U. Kalau X, unsur dia X lah. So ni unsur dia U. Ni unsur dia adalah U. Macam ni lah. Ni X, unsur dia adalah X. Over dx. Memberihakan kepada X. Okay. Okay, so kat sini akan dapat dx kuasa 2 sama dengan duy per dengan du kuasa 2 darab dengan d kuasa 2u over dx kuasa 2. Selesai lah. Okay, bila selesai, apakah yang kena buat? Masuk balik. Masuk balik u dengan apa tadi? Sorry, masuk balik nilai u tadi yang kita ganti tadi u tu. Ni nilai u ni. Yang kita gantikan dengan apa? Yang gantikan dengan 3x tambah dengan 2. Okay, so masuk lah. 98 darab 3. 504 up. So dapat 504 3x tambah 2 kuasa 6. So kat sini akan dapat d kuasa 2y per dengan dx kuasa 2 sama dengan 504 3x tambah dengan, oh sorry. Okay, 3x tambah dengan 2 kuasa 6. Okay, boleh? Okay. So, ini panggil dia kaedah petua rantai. Panjanglah sikit. Tu cikgu nak. Okay. Awak guna kuasai dua-dua. Sebab kita tak tahu soalan nak berapa. Okay. Tapi lebih kepada rumus lah. Ingat tak petua rumus? Seorang bagi cikgu petua rumus. Bagaimana petua rumus hari tu? dy per dx. Petua rumus. Kali ada dua kan? Satu petua rantai, satu lagi petua rumus. Okay, siapa ada buku teks boleh tengok dah buku teks sebenarnya. Tak ada buku teks masalah kita. Okay, muka surat 43. Jangan kata tak khabar. So kat situ dia kata rumus ini boleh digunakan. So cikgu panggil dia adalah petua rumus lah. Satu tu petua rantai, satu lagi adalah petua rumus. Okay, caranya adalah apa? Ada dalam buku teks awak. Sama dengan
and muka surat 43 Okay, and U and tolak 1 lagi DU per dengan DX. Okay, kalau yang pertama. Kalau yang kedua, yang kedua panjang sikit lah. Okay, D kuasa 2Y per dengan DX kuasa 2 sama dengan N tolak 1. U N tolak 2. So kat sini akan jadi apa? D kuasa 2 U per dengan DX kuasa 2. Okay. So yang paling senang adalah menggunakan rumus. Tengok cikgu buat Y sama dengan 3X tambah 2 kuasa 8. Cikgu tunjuk sesa ni. Dia kata apa? 8 ni mari depan. So jadi dy per dx sama dengan 8 kurungan 3x tambah dengan 2. Apa yang berlaku pada 8? 8 tolak 1. Apa yang berlaku dalam kurungan ni? Beza sekali lagi. Beza sekali lagi. Tu maksud dia. Okay, so akan dapat apa sini? 8. 3x tambah 2. 8 tolak 1 dapat apa? Dapat 7. Beza dalam ni dapat apa? Dapat 3. So kat sini dapat apa sini? 24. 3x tambah 7 kuasa 7. Okay, ini adalah dy per dx. Okay, kalau awak tengok dia adalah sama. Sama, mesti sama jawapan dia. Sama dengan mana? Sama hak ni. Sama. Dapat sama. Gitu dia. Okay. Ada sama dia tu. Okay. Jelas kat sini? Okay, yang seterusnya. Okay, yang seterusnya apa? Yang seterusnya nak beza kali yang kedua. Okay, yang seterusnya nak beza kali yang kedua. Okay, sama jarak dia. Iaitu, cikgu guna pen lain. Pen dia. Kalau tulis pen ni nampak tak? Pen pink. Nampak tak? Cikgu saya nak tanya je. Tanya. Boleh 3 tanya. belakang tinggal kat ni. Apa? 3 belakang tinggal kat ni. Ni beza ni. Okey, 3 belakang. Kita beza hak ni. Okey, apa maksud ni? Iaitu 3x kuasa 1 tambah dengan 2x kuasa kosong. So kalau kita beza, apa yang berlaku kat sini? 3 darab 1 ni 1 bukan 2. 3 kali 1 dapat 3x. 1 tolak 1 tambah kosong 2x kosong tolak 1. Okey, so sebarang benda dah kosong dapat kosong So kat sini dapat 3x kuasa kosong. So 3 darab 1. So dapat 3. Okey. Ambil kat mana? Ambil ikut petua rumus. Yang U ni kena beza pula sekali lagi ni. Tu dia. So yang U ni 3x tambah 2 ni kita beza lah sekali lagi. So dapatlah 3. Boleh siapa yang bertanya dia? Boleh Boleh ke? Okey, so dia ambil daripada hak belakang ni. Okey. Bagus pertanyaan. Okey, yang seterusnya cikgu nak bagi beza kali yang kedua. Sebab soalannya nak 2 ni. D kuasa 2 Okey. So nak beza kali yang kedua pun sama. Okey, nak beza kali yang kedua pun sama iaitu D kuasa 2 Y per dengan DX kuasa 2. Okey. Apa yang perlu ni? 7 kali dengan 24. Okey. So 7 kali dengan 24 kita dah kira dah ni sebenarnya.
Okey, 168. 168. Okey, so 3x tambah dengan 7. Apa yang berlaku pada 7? 7 tolak 1. Okey. So apa yang berlaku pada kurungan ni? Kita beza lah sekali lagi. Kita beza sekali lagi. Iaitu 3x tambah 7. Okay, so kat sini dy per dx kat sini. Cuma kelebihan soalan ni tak perlukan gantikan u lah. Tadi kita gantikan u u dengan 3x tambah dengan tambah 7 tambah 2. Silap dah sini. Tambah 2 Okay, so sini tambah 2. Kita ambil data yang sebelumnya. Okay, ni adalah tambah 2. Okay, kalau kita tengok kaedah yang pertama dengan kaedah yang kedua ni, hak ni kita masukkan u, hak ni tak perlu masukkan u. Tu je. Okay, so kat sini awak akan dapat 168. Okay, 3x tambah dengan 2. 7 tolak 1 dapat 6. Okay, beza pula ni. 3x tambah 2. So, 3x tambah 2. Bila awak beza, awak akan dapat 3. Macam mana dapat 3? Tengok contoh yang cikgu win ni. Okay, ni. Cara dapat 3. Ni. Okay, so 168 tekan kalkulator, darab dengan 3. So dapat 504 3x tambah dengan 2 kuasa 6. Itu adalah d kuasa 2y per dengan dx kuasa 2. Okay. Okay, boleh kat sini? Okay, harap bolehlah kat sini. Okay, yang seterusnya kita pergi ke contoh lagi Contoh lagi satu mana? Sekejap yang ni cikgu skip dulu. Okey, cikgu pergi ke contoh sebelah. Okey, contoh sebelah. Okey, contoh sebelah. Sekejap mana contoh sebelah? Contoh sebelah pergi dah. Berapa 2 kali contoh sebelah ni? Patutnya contoh 12 ada se. Ni contoh 12. Ni contoh sebelah. Okey. Okey. Yang latihan 2 ni, kalau dah cikgu bincang. Kalau tak dah nanti, okey dia sama je. Cuma dia bagi square root lah. Sini dia bagi square root. Yang lain bentuk pecahan. Okey, yang ini cuba sebagai kerja rumah. Okey, yang ini sebagai homework ni. Okey. Sebab dia sama je. Okey, dia sama dengan soalan 1. Cuma soalan 1 ni ringan sikit lah. Okey, soalan nombor 2 ni dia bakal f prime. So kat sini bakal f double prime. Sama je lah. Cuma soalannya untuk A dia uji awak square root. Okey, untuk B dia uji awak x kuasa 2 dalam bentuk pecahan. Yang C dia uji awak dalam bentuk pecahan iaitu x tolak 1. Okey. So kalau bentuk macam ni buat kaedah apa? Pertua pembahagian. Okey, hak ni macam-macam boleh buat lah. Kalau cikgu darab biasa je ni. Okey, nak buat pembahagian pun boleh. Okey. Okey, nombor sebelah ni ter 2 kali. Sebabkan ter 2 kali, kita skip lah ni. Okey, ni skip. Bincang dah kat atas. Okey, kita dah bincang dah ni. Okey, yang seterusnya pergi yang ke-12. Okey, tengok. Okey, ni lebih pattern kepada apa? Soalan periksa dah ni. Dia agak panjang. Soalan nak berapa? Soalan nak cari nilai. Soalan nak cari nilai. Dia bagi apa? Dia bagi fungsi. Okey, dia bagi fungsi yang mana nilai-nilai tersebut adalah f prime sama dengan f double prime. Tu je. Okey, f prime sama dengan f double prime. Okey, so bagaimana kita nak selesai soalan ni? Okey, nak selesai soalan ni kita kena cari f prime dulu. Yang keduanya kita cari f double prime. Yang ketiganya
kita samakan F prime dengan F double prime. Baru dapat nilai X. Okay. Cara nak tips dia nilai-nilai. Apa maksud nilai-nilai? Okay, nilai X mesti lebih daripada apa? 1 nilai dia lah. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5 dan sebagainya. Okay, bergantung kepada soalan. Okay. So, cikgu mulakan dengan F prime. Okay. Fx sama dengan apa? X kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah dengan 3x tambah dengan 4. Kalau tak nampak 4 ni boleh tulis sebagai 4x kuasa kosong. Untuk langkah kerja tak apa tulis gini. Tapi untuk jawapan jangan tulis x kuasa kosong. Okay. Okay, yang seterusnya buat apa? F prime lah. So, F prime respect to x. 3 waktu turun. So, akan dapat 3x. 3 tolak 1, 2. Tambah. 2 darab 2, 4. Apa yang berlaku pada kuasa 2? 2 tolak 1, 1. So, tak perlu tulis 1 kat sini. Okay, tambah. Okay, 3 darab 1, 3. So, 1 tolak 1, kosong. X kuasa kosong bermaksud apa? 1. Tinggal macam ni je. Okay, so ini adalah F prime. Okay, yang keduanya adalah F double prime. So, apa maksud F double prime? 3 kali 2, 6x. Okay, 2 tolak 1, 1. So, 1 tak perlu tulis. So, kat sini 4 darab 1, 4. 1 tolak 1, kosong. X kuasa kosong, 1. So, tak perlu tulis. Tulis setakat ni sahaja. Okay, so kita dah selesai dah apa yang kita belajar. Cuma soalan ni dia advance kan, iaitu dia bagi hubungan antara F prime respect to X equal to F double prime respect to X. So, masuk je lah. Masuk mana? Masuklah 3x kuasa 2 tambah 4x tambah dengan 3 sama dengan 6x tambah dengan 4. Okey. Bila selesai macam tu, bila selesai macam ni, dia dah jadi apa kat sini? Ia dah jadi matematik, iaitu persamaan kuadratik So, selesaikan kat sini 3x kuasa 2 tambah. Okey, 4 tolak dengan 6 dapat berapa? Okey, dapat negatif 2x. Okey, 3 tolak 4 dapat negatif 1 sama dengan kosong. So, perfaktoran. Perfaktoran lah kat sini. Okey, tambah guna perfaktoran, guna ni pun boleh, tidak ada masalah. Okey, guna formula ni pun boleh, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita kena tengok jugalah bila nak guna formula ni. Okey, kadang-kadang kalau melibatkan titik perpuluhan boleh guna formula ni. Tapi soalan ni dua-dua boleh, tidak ada masalah. Okey, so awak tekan kalkulator, awak akan dapat X sama dengan 1 dan 1 lagi adalah X sama dengan negatif 1/3. So, 1 pindah dapat apa? X tolak 1. 3 pindah akan dapat 3X. Tolak 1 pindah akan jadi tambah 1. Okey, kalau nak guna formula ni hati-hati Pastikan nilai A awak adalah 3, nilai B awak negatif 2, nilai C awak negatif 1. Pastikan nilai tu yang perlu awak isi dengan betulnya dan jayanya. Okey. Okey, untuk soalan nombor 12. Dia ada satu soalan. Ini kuis pantas. Okey, kuis pantas. Okey, awak kena ingat sikit Awak kena ingat kat sini. Bagus kuis ni. Cikgu terlepas mula-mula tak masuk dalam handout ni. Kalau tak masuk tu maknanya mungkin tak bincang. Okey, tapi bila cek balik, rupanya tertinggal. Okey, kat sini kita akan tengok hubungan dia nanti kita akan tengok. Okey, apa maksud? Okey, katakan Y. Cikgu selesaikan hak ni dulu boleh tak? Okey, 5x tolak dengan 3. Ingat bila selesai, kadang-kadang kita tak perlu tengok soalan apa yang nak uji ni. Kita selesai dulu. Kadang-kadang dapat markah kat sini. Okey, dy per dx sama apa kat sini? 5. Tu. Tu dah Okey, d kuasa 2 y per dx kuasa 2 sama dengan apa? Kosong. Okey. Apa maksud? Okey, apa maksud dy per dx kuasa 2? Maksudnya adalah
dy dia repeat sebanyak apa? 2 kali. Maksud dia. So dy per dx berapa? 5 darab dengan 5. So dapat apa sini? Dapat 25. Bagus soalan ni benarnya. Okey, bagus soalan ni. Okey, dapat 25. Okey. Okey, yang kedua cikgu nak jawab B. Okey. Sebab soalan jelaskan justifikasi ni. Masuk ke ekstra baru ni. Banyak kot soalan yang justifikasi. Tapi macam biasalah cikgu sebut banyak kali pun tak ada pun orang nak peduli. Siapalah cikgu kan? Okey. Tapi walau bagaimanapun cikgu tetap buat yang tetap apa? Tetap nak jawab untuk B ni. Okey. So bagaimana nak jawab B? Apa maksud B kat sini? Kita dah kira dah iaitu D kuasa 2Y per dengan dx kuasa 2 sama dengan kosong. Cuma ni yang cikgu bimbang. Biasanya pelajar dia tinggal gitu je. Dia tak sedar bahawa ini adalah soalan lagi. Okey, soalan justifikasi ataupun jelaskan bagi reason. Ia still lagi soalan matematik. Okey. Jelaskan. So bagaimana nak jelaskan? So ada satu lagi jawapan yang perlu awak kira. Jangan kira A dengan B je. Rupanya ada satu lagi ni. Jelaskan. Jelaskan apa? Okey, adakah kalau kita tengok dy per dx, soalannya adakah dia sama dengan d kuasa 2y per dx kuasa 2? So bagaimana kita nak jelaskan dalam matematik? Kita buat masuk nombor. So kat sini dapat apa sini? 25. Adakah 25 sama dengan kosong? Jawapannya tidak sama. So kita nak jelaskan ataupun kita nak bagi reason. Okey, reason kat sini adalah dy per dengan dx kuasa 2. Kalau nak bagi reason, tulis baris senang. Tulis baris. Okey, lepas tu koma yang mana 25 ini tidak sama dengan kosong. Okey, itu dia bagi reason. Hal ni dianggap sebagai langkah kerja lah. Okey, tapi langkah kerja ni nak bagi reason terus pun tidak ada masalah. Okey. So nak bagi reason, nak jelaskan, nak bagi justifikasi, nak bagi sebab, nak bagi apa? Nak bagi explain ke apa ke? Nak terangkan cadangan cikgu, tulis sebaris. Tolong tulis sebaris. Okey? Manalah tahu. Tubik pula 20-21 ayat tu. So bila kita tahu ayat tu, bagaimana kita nak jawab? Kita faham lah nak jawab mana. Cara nak jawab. Kalau soalan tu pada soalan mana-mana, kita tahu bagaimana kita nak jawab. Okey. Yang seterusnya, kalau awak tengok, tu dia. Latihan kendiri 2.6. Okey, latihan kendiri 2.6. Okey, ada yang dah buat 2.6? Latihan kendiri nombor 3. Okey, kalau soalan macam ni, apakah tindakan cikgu yang perlu cikgu buat? Apa maksud soalan ni? Apa maksud soalan ni? Okey, kalau susah sangat soalan cikgu ubah balik. Okey, soalan ni nak berapa jawapan? Okey, soalan ni nak berapa jawapan? Okey, soalan ni nak berapa jawapan? Dua. Okey. Kalau nampak 2, ada satu soalan tu awak tak faham lah. Apa soalan dia awak tak faham tu? Okey, kita check. Okey. Terima kasih kerana bagi respon soalan cikgu. Okey. Soalannya dia kata apa? Titik A yang berkemungkinan. Jawapan kat sini lebih ada satu lah. Yang berkemungkinan. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Okey, so katakan 2, lebih ada 1, 2. Katakan cikgu ambil 2 titik kat sini.
Okey, seterusnya cari nilai. Okey. Okey. So kat sini 2. So ada berapa jawapan kat sini? Bila titik 2, Bat dia kata mungkin. Yang mungkin. Yang mungkin. Biasanya lebih ada 2, lebih ada 1 lah. Lebih daripada 1. Yang keduanya, seterusnya cari d kuasa 2 y per dx kuasa 2 di titik A. Okey, so kalau sini 2 titik. So kat sini adalah 2 titik. So semua sekali berapa? 4. Kalau sini 3 titik. Mungkin banyak. Sini 3 titik. Mungkin dia 6. Katakan kalau sini 1 titik. Cikgu 1 titik je boleh. So sini adalah 1 titik. So dia jadi 2. So tak boleh nak kata soalan ni 1 titik ke, 2 titik ke, 3 titik ke. So kita tengok koordinat titik A yang mungkin. Kalau yang mungkin kat sini tak ada gambar rajah, maknanya lebih daripada 1 lah. Kalau ada gambar rajah, kena rujuk kepada gambar rajah. Tapi kalau soalan pattern macam ni tidak ada gambar rajah, maka titik tu mungkin lebih daripada 1. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Gitu. Cara dia. Okay. So kalau awak kata 2, sini 1 titik, sini 1 titik, kurang tepat lah. Jawapannya adalah lebih daripada 2 lah. Mungkin 4, okay, 2 ataupun 6, 3. Okay, tu je. Okay, tu je cara nak jawab soalan. Sebab nak jawab soalan ni, kita tak tahu skema diagram, betul? So bagaimana kita nak tahu jawapan tu ada berapa? So kita kena rujuk kepada soalan. Okay. So katakan kat sini. Okay. Apa maksud, okay, sebelum tu, apa maksud dy per dx sama kosong? Apa maksud dy per dx sama kosong? Dy per dx sama kosong bermaksud okey, dy per dx sama kosong bermaksud apa? Titik pegung. Nanti kita akan lihat dy per dx ni kita akan lihat pada 2.4 nanti adalah titik pegung. Okey. So dy per dx sama kosong juga dikenali untuk kita mencari kecerunan tangent. Nak cari kecerunan tangent, pakai dy per dx sama dengan kosong. Betul ke? Maknanya tak ada orang buat pembacaan lah kat sini. Okay, so dy per dx sama kosong. Nanti cikgu akan terang lebih lanjut pada 2.4 nanti. Okay. So yang seterusnya cikgu akan buat kat sini. Y sama dengan, okay, kalau cikgu, okay, cikgu ambil hak ni dulu. Untuk soalan ni kita tak boleh pergi ke sini dulu. Di kuasa 2y ni. Sebab dia kata perkataan seterusnya. Apa maksud seterusnya? Daripada sini, baru pergi ke sini. Tu maksud dia. Okay. Jangan buat dy per dx. Lepas tu d kuasa 2y per dx kuasa 2. Jangan buat gitu. Selesai dulu hak ni. Sebab kalau hak ni salah, kemungkinan besar hak ni pun salah. Okay. So kat sini dapat x kuasa 3 tambah dengan 3x kuasa 2 tolak 9x tambah dengan 2. Okay. So apa yang perlu kena buat? Dy per dx iaitu 3x kuasa 2. Okay, cikgu harap awak dah pandai dah. 3 kali 2, 6x. Negatif 9 darab dengan 1, negatif 9. Sama dengan apa? Sama dengan kosong. Ambil mana kosong cikgu? Ambil kat sini. Dy per dx sama dengan kosong. Okay. Okay. So dy per dx sama kosong nanti awak kena ingat lagi term dia nanti. Okay. Bila selesai macam ni, apakah yang perlu kena buat? Iaitu ambil yang ini. Betul? Bila ambil yang ini, iaitu dah jadi perfakturan. Letkan kat sini. Kalau cikgu, untuk soalan ni cikgu kecil. Sebab cikgu tahu dah, bila nak cari titik, nilai tu mesti siku dengan atas. So kita kena simplify kat sini.
So X kuasa 2 tambah dengan 2X tolak dengan 3 sama dengan kosong. So simplify lah kat sini. Bila simplify, nanti yang kurungan ni bila awak expand, awak akan dapat yang atas ni. So dia siku lah. Okay, dia siku. Pastikan siku lah. So nilai X yang awak dapat adalah, sekejap Okay, nilai X yang awak dapat adalah X sama dengan 1 dan satu lagi adalah 3. Masuk je kat sini. X tolak 1, X tambah 3. Okay, kaedah kena ada. So, berapa titik kita ada? Ada 2. Okay, ada 2. Kadang-kadang ada 3, kadang-kadang ada 2. So, soalan ni ada 2 je. Okay, so bila ada 2 titik, so apa yang perlu kena buat kat sini? Nak masuk mana cari titik sempurna? Iaitu masukkan Y ke dalam Y ni. X kuasa 3 tambah dengan apa? 3X kuasa 2 tolak dengan 9X tambah dengan 2. Masukkan X sama dengan 1. Masuk je. So sini dapat 1. Sini dapat 3. Sini dapat 9. Sini dapat 2. Okey, kalau kita kira 3 tambah 1 4. Tu, 4 tambah 2 6. Negatif 9 tambah 6 negatif 3. Maka titik A yang pertamanya adalah 1 negatif 3. Kemungkinan. Okey, kemungkinan. So dia ada 2 benda lah. Okey. Betul tak Apa dapat 12 ha? Sorry. Betul lah. Dapat 1 negatif 3. Hoksa lagi. Cikgu salah tengok. Cikgu tengok yang satu lagi. Okey, yang satu lagi ni besar kan. Nombor dia 29. Okey. So yang keduanya adalah X sama dengan apa? X sama dengan negatif 3. Okey, ni awak kena tekan kalkulator lah. Okey, awak kena tekan kalkulator berhati-hati kat sini. Okey. Siapa yang baru masuk tu, tolong tulis nama dulu untuk kehadiran hari ni. Jangan ada ramai. Sibuk ke kat rumah? Okey, so kat sini dapat negatif 3 tambah dengan 2. Okey, so awak tekanlah kalkulator. Awak dapat apa sini? Awak dapat 29. So, titik kemungkinan bagi A yang mungkin adalah negatif 3 dengan 29. Okey, so dia ada 2 titik kemungkinan. Nak kata dua-dua, betul lah dua-dua. Nak tahu yang lebih tepat, kita pun tak tahu sebab gambar rajah tidak diberi. Okey. Sebab kita tengok, kalau kita tengok X kuasa 2 ni adalah kubik iaitu fungsi kubik ataupun persamaan kubik. Okey, selesai yang ini. Okey, cikgu nak pergi yang kedua. Yang keduanya dia menggunakan perkataan seterusnya. Okey, seterusnya. Cikgu dah kata dah, apakah yang dimasukkan dengan seterusnya? Ambil nilai daripada sebelumnya. So, bagaimana nak ambil nilai daripada sebelumnya? Nilai mana lu kita nak susah? Iaitu nilai ni dulu yang kita nak ambil tu. Okey, katakan. Okey, kalau awak nak nampak, cikgu tulis balik. Iaitu dy per dengan dx sama dengan 3x kuasa 2 tambah dengan 6x tolak dengan 9. Okey. So, kat sini akan dapat d kuasa 2 y per dx kuasa 2. 3 kali 2, 6x. Okey. Tambah 6 kali 1, 6. Boleh? Okey. Bila dapat macam ni, ni adalah seterusnya, maknanya ambil daripada dapatan ni. Okey, so yang seterusnya apa? Ambil titik ni. Okey, katakan cikgu ambil titik kat sini. 1 dengan negatif 3. Okey, bila 1 dengan negatif 3, apakah nilai dia kat sini? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Cikgu nak kejap buka charger laptop ya.
Okey, apakah yang dimasukkan dengan A1 negatif 3 tu? Apakah maksudnya? Okey, maksudnya kat sini adalah kita kena kenal pasti titik X. Berapa titik X kat sini? Titik X kat sini adalah 1. Okey. So kat sini 6 darab dengan 1 tambah dengan 6. So 6 dapat 6 tambah 6 adalah 12. Nanti kita akan belajar D kuasa 2Y dengan DX kuasa 2 ni dalam aplikasi iaitu sama ada dia titik maksimum ataupun titik minimum. Okey. Bila nilai dia positif, adakah dia minimum? Adakah dia maksimum? Nanti kita akan lihat 2.4. Kalau boleh buat pembacaan untuk sub tajuk 2.4 nanti. Okey, yang seterusnya. Okey, daripada titik ni sebenarnya untuk dy per dx kita nak ambil apa? Kita nak ambil maklumat y saja. Maklumat x saja. Okey, kalau kita tengok titik yang kedua, kemungkinan bagi x A adalah titiknya adalah apa? Okey, titiknya adalah negatif 3. Maksud je lah. So sini negatif 3 tambah dengan 6. Okey. So 18. Okey, so dapat negatif 12. Okey. So inilah soalannya. Pattern soalan dia gini. Kalau ia nak apa? Ia nak advance lagi adalah titik A sama ada maksimum atau minimum. Hal tu kita boleh cari. Kalau kita tengok 1, 12, satu lagi negatif 12. Maknanya dia ada curve yang berbeza-beza. Okay. Untuk menyelesaikan maksimum dengan minimum nanti kita akan lihat tajuk yang seterusnya. Okay. Formatif lah. Okay, disebabkan kita ada masa lagi sebelum pergi ke formatif, cikgu nak tunjuk satu contoh sahajalah untuk latihan kendiri 2.6. Okay, cikgu back balik. Okay, sebelum cikgu tengok latihan kendiri tu. Okay, tengok cari f prime. Tadi dy per dx. Sekarang ni dia guna simbol apa? F prime pun sama juga. Okay, untuk cikgu buat soalan A je. Okay, soalan A. Soalan B awak buat B dengan C. Okay, katakan fx kat sini, cikgu dah akan tulis square root x. Cikgu akan tulis 1/2 untuk penyelesaian dia. Okay, dan 1 per x kuasa 2, cikgu dah tulis 1 per x kuasa 2. Cikgu akan tulis x negatif 2. Sebab cikgu nak buat langkah kerja. So, f prime sama dengan 1/2 x. 1/2 tolak 1 dapat apa? Negatif 1/2 tambah dengan negatif 2 mari kat depan. Okey, x negatif 2 tolak 1 dapat apa? Negatif 3. Okey, adakah ni jawapan yang terbaik? Okey, so ni adalah jawapan yang bukan terbaik. Cikgu buat jawapan dia warna hitam. So jawapan yang terbaik adalah f prime x sama dengan 1/2 square root x. Hak ni yang terbaik. Okey, boleh? Okey, tolak dengan 2. Sini adalah x kuasa 3. Okey, hak ni bukan jawapan yang terbaik sebab dia masih lagi dalam proses penyelesaian. Okey. Tapi proses ni yang kita nak jawab soalan yang seterusnya. Soalan mana? Okey, cikgu guna pen merah. Okey, iaitu f double prime. F double prime kita guna ni daripada sini. Okey, 1/2 darab negatif 1/2. So dapat negatif 1/4 x. Negatif 1/2 tolak dengan 1. So dapat negatif 3/2. Okey. So kat sini negatif 2 darab negatif 3. So dapat 6x. Negatif 3 tolak 1 dapat negatif 4. Adakah ini jawapan yang terbaik? Jawapannya adalah tidak. Okey. So ingat 1/2 ni adalah square root So caranya adalah f double prime x sama dengan negatif 1/4. Okey, x kuasa 3 square root. Gini cara tulis dia. Lebih baik. Okey, lebih baik tulis gini. Okey, so tambah dengan apa? Tambah dengan 6 bahagi dengan x kuasa
4. Okey. Ada soalan? Okey, yang seterusnya kalau awak tengok, okey untuk B ni homework lah. Okey, homework nanti. Okey, yang ini pun homework. Okey, seterusnya cikgu nak bagi sebab yang ni tidak ada contoh nombor 12 ni contoh dia ada kat bawah. Okey, kita pergi ke kita cari soalan-soalan hok ngelah dia soalan contoh latihan ni style-style gini. Okey, kita pergi ke latihan formatif 2.3. Okey, cikgu pilih dulu yang mana rasa sesuai untuk kita bincang. F prime, double prime kau. Okey. Cikgu nak pergi ke soalan nombor 1 lah. Sebab soalan ni lebih kurang sama je ni. Okey, yang ini kita dah bincang dah ni. Lebih kurang. Okey. Okey, kita pergi ke soalan nombor 1. Bab soalan nombor 1. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan soalan nombor 1? Tunjukkan. Tunjukkan bermaksud apa? Apa maksud tunjukkan kat sini? Okey, tunjukkan kat sini bermaksud jawapannya dah ada dah. Awak mana jawapan dia? Tunjukkan bahawa X kuasa 2 D kuasa 2 Y per DX kuasa 2 tambah dengan X. Okay, dy per dx sama dengan y. So jawapan ni mana? Okay. Jawapannya y lah. Betul tak? Jawapannya y lah. So untuk soalan ni, kadang-kadang dalam matematik tambahan, dia ada satu soalan tu, jawapannya bagi tebeng tau. Dia bagi tebeng tau. Tugas kita apa? Tugas kita sama ada nak bagi hak ni jawapan ataupun yang ini jawapan. So dua-dua boleh. Okay, yang mana dululah. Okay, awak nak bagi yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Okay. Okay, kalau cikgu bagi hak ni ikut jawapan awak, senang. Betul tak? So dia bagi dalam persamaan apa? Persamaan dia campur-campur tu. Okay, katakan sini. Okay, so cikgu nak cari dy per dx lah. Apa yang kita belajar ni. Okay, iaitu dy per dx. Apa yang kita belajar ni. So sebabkan soalan ni kita dah tahu tajuk dia apa, kita akan guna apa yang kita belajar tadi. Okay, so bagaimana kita nak buat dia? Kita selesai dulu. Hak ni bagi dia rojok dah ni. Macam-macam ada ada mihun, ada jepuk ada. Okay, so kita kena buatkan dia single. Okay, let's say lah kat sini. Okay, so apa yang berlaku pada y? Okay, so akan dapat 3 tambah 2x kuasa 2. So y, so akan jadi apa? 3 per x tambah dengan apa? 2x kuasa 2 bahagi dengan x. So kat sini kita boleh tulis sebagai apa? 3x tolak 1 tambah dengan 2x. Tu je. So hak ni yang kita belajar ni. Cuma ia starting dengan hak ni. Saja nak beri sakit kepala kita. Okay, so kat sini y sama dengan apa? 3x tolak 1 tambah dengan 2x. Okay, so apa yang perlu kena buat kat sini? Carilah dy per dx. So dy per dx sama dengan negatif 3x tolak dengan 2 tambah dengan 2. Okay, so kat sini kita boleh tulis sebagai dy per dx sama dengan negatif 3 per x kuasa 2 tambah dengan 2. Kita boleh tulis sebagai tu. Boleh? Okay. Yang seterusnya, cikgu nak cari dy per dx ni. Cikgu petak dia. Okay, so yang seterusnya adalah d kuasa 2 y per dengan dx kuasa 2. So kat sini dapat apa? Dapat 6x negatif 3. So kat sini kita boleh tulis sebagai dy per dx tinggal kuasa 2. So tambah je kuasa 2 sama dengan 6 per
X kuasa 3. 6 dah jadi C. Kita betulkan balik jadi 6 bahagi dengan X kuasa 3. Okay. Okay, yang seterusnya buat apa? Buat apa lagi? Masuk je lah. Masuk dengan apa? Masuk dengan nombor. Okay, katakan kat sini. Cikgu guna pen biru sebab nak tulis tepi ni. Iaitu X kuasa 2 D kuasa 2 Y per dx kuasa 2 ni ingat. So dapat apa sini? Dapat 6 per apa? X kuasa 3. Okay. Okay, boleh hafal kat sini. Okay, tambah dengan apa? Tambah dengan X. dy per dx apa? Dy per dx ni iaitu negatif 3 per X kuasa 2 tambah dengan 2. Okay. So apa yang perlu kena buat? Baru cikgu pergi sini. Okay. Kena kembang lah, kena kembang. Bila expand, cikgu harap berhati-hatilah awak. Okay. So X kuasa 2 dengan X kuasa 3 akan tinggal apa? Tinggal X je lah. Okay. So kat sini akan jadi tolak 3. Sini dapat apa sini? Betul tak equation dia ni? Okay. Oh. Kejap Apa dapat tanya? Okay, tak apa. Kita tunggu dulu. Okay. So kat sini akan dapat apa? Per dengan X. Betul. Kat sini akan jadi 2X. Okay, selesaikan kat sini. Kat sini akan dapat apa? 6 tolak dengan 3. Dapat 3 per X tambah dengan 2X. Okay, cikgu rasa soalan ni silap Soalan ni silap. Okay, boleh dah awak betul balik muka surat 50 tu. Sekejap cikgu nak tengok soalan bahasa Inggeris dia. Muka surat 50, silap agak. Okay, awak betul soalan muka surat 50 tu. Awak betulkan Y ni. Okay, dia ada silap sikit sini. Okay. Ni bukan sama dengan Y ni. Okay, awak betul sini. Ni sama dengan apa? Ni sama dengan 2X tambah dengan 3 per X. Okay, ni silap Ni silap. Typo tu ada sikit typo. Okay, bila nak jawab macam ni, so dia akan jadi macam ni lah. So apa yang perlu kena buat kat sini? Tulis je tertunjuk ataupun terbukti. Okay, itu cara jawab dia. Okay, untuk soalan ni ada silap ni. Dia sama dengan apa? Sama dengan 2X tambah dengan 3 per X. Okay, soalan ada typo sikit untuk soalan ni. Okay. Betul muka surat 50 tu. 50 soalan latihan formatif 2.3. Okay, betul kat sini. Okay, yang seterusnya. Cikgu rasa hak ni soalan sama tak? Awak beza dulu, masukkan nilai X dengan 1. Beza pula sekali lagi, masukkan nilai X dengan 1. Okay, soalan nombor 2 ni homework lah. Okay, homework. Okay, soalan nombor 2 ABC ni homework lah. Okay, homework. Ni pun homework. Okay, soalan nombor 4 pun sama. Cuma diberi dalam bentuk apa ni? Nombor 4. Nombor 3 diberi dalam bentuk square root. Okay, adakah masalah ke untuk square root? Boleh Okay, cuba buat soalan nombor 3. Awak buat, awak dapat. Okay, awak nak periksa. Okay. So, soalan nombor 3 ni boleh awak buat. Okay, buat soalan yang tanya dalam bentuk square root. Okay, yang seterusnya. Okay, untuk soalan ni pun sama. Dia suruh cari nilai-nilai T. Macam kita tadi nilai-nilai X. So, T ada berapa jawapan ni? Lebih daripada 1. Okay, jawapannya adalah lebih daripada 1. Okay, nak cuba ke? Okay, kita cuba soalan ni. Sebab kita dah bincang dah dia. Nilai soalan mana dia? Kita bincang dah ni. Soalan
Cari nilai. Ni dia. Soalan contoh 12. Okey, contoh 12. Okey, dia sama dengan soalan nombor 5. Mana nombor 5 dia? Dengan soalan nombor 4. Okey, kita cuba luat sekejap. Okey, so bagaimana nak soalannya? Okey, tengok Kita tengok tadi bagi X, sekarang ni bagi T. Tak apalah, masih lagi pemboleh ubah. Tidak ada masalah. Okey, ini namanya apa? Ini namanya A prime. Tadi kita pakai F. Cikgu, kenapa pakai A? Sebab induk dia bagi A. Okey, ini adalah A prime. Ini adalah A double prime. Gitu dia. Ia tukar dalam bentuk pemboleh ubah lain. Tadi kita pakai Y, kita pakai X. Sekarang ni pakai A dengan T. Tak apalah. Tu cara dia nak treat awak sama ada awak faham ke tak. So kalau kita buat A sama dengan T kuasa 3 tambah 2T kuasa 2. Oh, bahaya kot soalan ni sebab T dengan tambah ni lebih kurang So hati-hati. So dy per dy pula terbawa-bawa pula. Bukan dy. Dia adalah dA. Okay, dA. dA over dt. Okay, so kat sini akan dapat 3T kuasa 2 tambah dengan 4T tambah dengan 3. Okay, yang kedua buat apa? D kuasa 2A over dt kuasa 2. So kat sini apa dia? 3 kali 2, 6T tambah dengan 4. Okay, so apa yang perlu kena buat kat sini? So susah lah. So cari nilai. Dia bagi apa kat sini? Dia bagi satu equation sebenarnya. Okay, kat sini dah jadi matematik. Kalau awak perasan kat sini dah jadi matematik kat sini. Okay, so dA per dt awak akan dapat 3T kuasa 2 tambah 4T tambah 3. Okay, kat sini awak akan dapat apa? 6T tambah dengan 4. Okay, pindah je lah. 3T kuasa 2 tolak 2T tolak dengan 1 sama dengan 0. Okay, dapatlah. Dapat dalam bentuk kuadratik. Sebenarnya dia adalah bentuk apa ni? Bentuk kuadratik. Okay. Bila dapat bentuk kuadratik, okay, nak buat dalam menggunakan formula apa? Okay, menggunakan kaedah apa seterusnya? Kejap 3, negatif 2, negatif 1. So dapat, okay, T dapat apa sini? T dapat 1, T dapat negatif 1/3. Okay. So, kaedah perfaktoran. T tolak 1. So, kat sini adalah 3T tambah dengan 1. Tutup kurungan sama dengan 0. Okay. Ini untuk soalan nombor 4. Okay, kita pergi ke soalan nombor 5 pun. Hampir sama. Tapi soalan nombor 5 ni bagus. So, cari hash. Nanti kita cuba buat. Cikgu nak tengok soalan nombor 6. Nombor 6 pun sama. Cari nilai-nilai X. Okay. F prime. Apa maksud F prime kat sini? dy per dx sama dengan 0. Gitu. Lepas tu F double prime. Nilai-nilai X apabila F double prime. Apa maksud double prime? D kuasa 2, Y per dx kuasa 2. Yang seterusnya dia suruh cari julat lebih kecil. Payahnya D lah sikit. Kau payah maknanya benda hak barulah tapi julat tidak ada masalah. Julat kita dah belajar dalam tajuk fungsi. Betul? Okay, julat kita dah belajar domain, kodomain, julat dalam tajuk fungsi. Okay, so soalan ni mulakan dengan pembezaan. Lepas tu pergi ke tajuk fungsi. Tu je. Okay, untuk soalan nombor 6. So disebabkan cikgu baik hati, soalan nombor 6 ni cikgu bagikan sebagai homework. Okay. Cikgu nak pergi ke soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Soalan ni kita nak bincang mana lagi? Soalan ni lah. Pattern ni kita nak tu lagi. Okay. Semua dah tulis nama ke?
Ramai bagi 12 orang. 12 tolak 3 berapa? 9. Osman lagi. Okay. Rosmisha lah sekali tu yang nama. Hari ni 15 hari bulan. Ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu pergi ke soalan terakhir ni? Tolong tanya. Periksa nak dekat dah. Lepas ni puasa. Okey, untuk soalan nombor 5. Okey, dia bagi apa? Double prime. Double prime. Okey, maknanya DG D kuasa 2 G bahagi dengan DX kuasa 2. Itu maknanya. Okey, so kalau cikgu buat gini lah, kita pakai G prime lah, senang. Tak sebut pun susah kalau bahagi tu. Okey, untuk soalan macam ni, so G prime adalah apa? 3 hash X kuasa 2. 3 ni mari depan, 3 tolak 1. Okey, 8X tambah 5. Okey, bagaimana dia dapat 5? So kena pandai lah pembezaan. G double prime akan dapat 6 hash X tolak dengan 8. Selesai dulu ni. At least dapat markah lah kat situ. Okey, yang seterusnya baru pergi ke soalan dia. G double prime X sama, not X image dia adalah 1. Okey, X dia ada 1 masa sama dengan 4. Masuk je. So 6 hash 1 tolak dengan 8 sama dengan 4. Nampak tak? Okey, gantikan X ni dengan apa? Dengan nilai yang diberi, iaitu X sama dengan 1. Okey, gantikan kat situ saja. X sama dengan 1. So kat sini awak dapat apa? 6 hash, kat sini dapat 12, maka hash adalah 2. Okey. Tengok soalan ni, cikgu rasa banyak-banyak soalan. Ini adalah satu-satunya soalan mencari nilai. Nilai hash. Nilai hash. Nilai dalam fungsi. Yang sebelum ni kita cari nilai-nilai X lah. Okey, nilai X kat situ adalah nilai koordinat lah. Okey, tapi kat sini nilai dalam fungsi. Okey, cikgu rasa setakat tu sajalah dulu pada hari ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan lah, pada hari Rabu ni Okey, tolong buat pembacaan 2.4 sebab 2.4 banyak benda awak kena faham. Okey, 2.4. Cikgu ingat 2.4 kita akan cuba habis sebelum kita buka sekolah pada 4 hari bulan 4 nanti. Okey, itu sajalah daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.